Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Khairul Adham bin Arifin. Hari ini saya akan membentangkan tajuk pedagogi dalam pendidikan jasmani, iaitu style C, semak perbandingan timbal balik. Kita pergi pada pengenalan. Style C ni merupakan teknik pengajaran berpasangan yang menggunakan rakan sebagai pemerhati atau pembimbing. Guru menentukan perkara yang dipelajari dan menerangkannya. Style ini melibatkan pelaku iaitu learner dan pemerhati sebagai observer. Style ini juga mengutamakan sosialisasi dalam pembelajaran. Konsep style C ini menurut Mason dan Ashworth 2002, style ini sebagai interaksi sosial, timbal balik dan memberi maklum balas dengan dibimbing oleh kriteria dan spesifik. Kita pergi kepada objektif. Objektif style ini terbagi kepada dua, iaitu isi pembelajaran dan juga tingkah laku pelajar. Untuk objektif isi pembelajaran, ia merupakan satu keadaan atau situasi yang memerlukan jawapan bagi menyelesaikan masalah keadaan tersebut. Objektifnya, pelajar dapat mengulangi peluang-peluang untuk melakukan tugasan secara spesifik, dapat membayangkan langkah urutan dengan tugasan secara terperinci, mengenal pasti kesalahan dan membetulkannya dengan segera. Pemerhati perlu belajar menggunakan maklumat kriteria yang diberikan oleh guru untuk membanding, membeza dan menilai prestasi. Untuk objektif pada bahagian tingkah laku pelajar pula, dapat mengembangkan sosialisasi dan kemahiran interaksi pelajar. Pelajar dapat mengamalkan kemahiran komunikasi. Pelajar dapat belajar menerima maklum balas daripada pasangan, dan menerapkan nilai kesabaran, toleransi dan penerimaan perbezaan dalam prestasi. Dia dapat menerapkan nilai-nilai yang baiklah. Ia juga dapat membina empati. Empati ni dia macam simpati, tetapi simpati kita tidak bertindak untuk melakukan sesuatu, tetapi empati ni kita bertindak melakukan sesuatu. Contohnya, bila pelajar tu kita nampak kawan kita tak boleh buat, jadi kita bertindak, kita membetulkannya, kita memberitahu apa yang perlu dilakukan. Berbeza dengan simpati, pelajar dapat mempelajari adab sosial dengan menggunakan bahasa yang betul, bahasa yang sopan, lebih formal. Peranan guru dalam style ini pula, guru bertanggungjawab sepenuhnya dalam permulaan proses pengajaran dan pembelajaran dengan menyediakan senarai semak berkriteria dan lampiran bergambar kepada pelajar. Peranan guru ni, guru haruslah menyediakan proses pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan menerangkan kandungan kad kriteria kepada pelajar, memantau dan mengawasi pemerhati dan pelaku agar objektif yang disarankan tercapai, dapat mengawal konflik yang wujud antara pemerhati dan pelaku. Biasalah bila pelajar ni memang banyak berlaku salah faham. Memperincikan bahagian dan tetapkan masa bagi setiap perkembangan. Ni contoh gambar ni. Gambar ni dia merupakan 3 serangkai, iaitu pemerhati, dia berkait dengan guru dan pelaku. Dia sentiasa berhubung. Nampak tak sini? Guru tak berhubung dengan pelaku, tapi pemerhati berhubung dengan guru. Kita pergi kepada peranan pelajar. Peranan pelajar pula terbagi kepada dua, iaitu pelaku dan pemerhati. Oleh kerana style ini dia melibatkan pasangan, jadi terdapat pelaku dan pemerhati. Peranan pelaku, dia mengikut arahan tugasan dalam setiap kriteria, menerima maklum balas daripada pemerhati dan boleh mengemukakan soalan. Pelaku juga menyelesaikan tugasan berdasarkan kad kriteria dalam masa yang ditetapkan. Manakala peranan pemerhati pula,
menilai, membanding, membezakan prestasi pelaku mengikut kriteria. Yang kedua, memaklumkan keputusan pelaku. Ketiga, mencadangkan tindak balas yang sesuai berdasarkan kriteria. Dan yang keempat, mengamalkan sikap sabar, toleransi dan menghormati. Yang ini sebenarnya tadi sama. Kita pergi kepada cara pelaksanaan. Cara pelaksanaan style C terdapat 3 fasa, iaitu fasa pra-impak, fasa impak, fasa pasca impak. Pada fasa pra-impak ini, guru memilih, merancang dan menyediakan ringkasan mengajar dalam fasa ini. Guru menentukan tajuk dan objektif pengajaran. Fasa kedua iaitu fasa impak. Guru dan pelajar memainkan peranan yang penting dalam fasa ini. Guru perlu memberi penjelasan mengenai strategi style ini. Guru memantau pelaksanaan aktiviti ini dan elakkan mengambil peranan pemerhati. Dalam fasa ini guru digalakkan untuk tidak mengambil peranan dalam peranan pemerhati lah. Jadi guru tidak boleh ganggu. Pada fasa ketiga iaitu fasa pasca impak, pemerhati membanding dan membezakan pencapaian berlaku berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh guru. Pemerhati memaklumkan hasil pemerhatian kepada pelaku dan dapat membetulkan jika terdapat kesalahan. Kelebihan style C ini, yang pertama sekali, membentuk sosialisasi antara pelaku dan pemerhati. Sosialisasi yang membentuk komunikasi dua hala. Kita dapat lihat di sini, jika kita mengamalkan style ini oleh kerana secara berpasangan, jadi kita akan membentuk sebuah komunikasi dua hala. Yang kedua, memberi kuasa autoriti. Peluang diberikan kepada pelajar untuk melakukan sendiri dan pemerhati membuat keputusan peluang diberikan kepada pelajar untuk melakukan sendiri dan pemerhati membuat keputusan sendiri. Kelebihan yang ketiga pula, bertindak tanpa kehadiran guru. Pelajar dapat menggunakan lembaran kriteria untuk bertindak walaupun ketiadaan guru. Jadi dengan style ini, pelajar dapat belajar dengan efektif walaupun tanpa keberadaan guru. Yang keempatnya, amalan bekerjasama, mengumpul dan menganalisis maklumat. Pelajar dapat mempelajari amalan bekerjasama, mengumpul maklumat dan menganalisis maklumat tentang pelakuan yang dilaksanakan. Yang kelima, memperkukuh dan menguasai kemahiran. Aktiviti yang dilakukan secara berulangan dapat membantu pelajar untuk memperkukuhkan kuasa dan menguasai kemahiran. Jadi apabila kita melakukan sesuatu itu dengan secara berulang-ulang, jadi kita mudah untuk mengingat dan kita lebih mudah untuk menguasai sebuah kemahiran. Kita pergi kepada kelemahan. Dalam pada ada kelebihannya, ada juga kelemahan dalam style ini. Yang pertama, sukar untuk menentukan kesesuaian pasangan. Pasangan tidak sesuai mendatangkan pelbagai masalah. Kita boleh lihat di sini, bila kita hendak memilih suatu pasangan, kita mesti mencari pasangan yang betul-betul sesuai dengan kita. Jadi proses komunikasi dua hala lebih berjalan dengan lancar. Proses pembelajaran lebih efektif, tiada sebarang konflik. Yang kedua, wujud konflik. Konflik yang akan mengakibatkan konflik ini dia akan mengakibatkan kegagalan interaksi dan aktiviti yang dijalankan. Seperti yang saya cakap tadi, apabila berlaku satu konflik, mesti kita punya pengajaran dan pembelajaran kita tu terganggu. Jadi melambatkan masa lah, boleh merugikan masa. Yang ketiga, ketidakselesaan dalam pelaksanaan tugasan pelajar. Tingkah laku pasangan yang jarang dilihat boleh menyebabkan ketidakselesaan kepada pasangan untuk melakukan tugasan. Ini kita lihat tingkah laku pelajar. Contohnya, kita dapat pasangan ni dia suka korek hidung. Jadi kita rasa tak selesa kan, dia rasa macam dia pengotor lah apa kan.
dia tak selesa, nak rapat pun tak selesa, kita pun rasa macam terganggu. Nak kentut ke, boleh juga. Penerimaan teguran. Setengah pelajar tidak selesa apabila ditegur oleh rakan berbanding teguran guru. Ini juga kita dapat banyak kita lihat. Kadang-kadang pelajar ni tak boleh ditegur member sendiri, kawan sendiri. Sebab apa? Sebab bila ditegur oleh kawan, kita rasa macam kita ni dihina lah. Sebab dia sama pelajar dengan kita kan. Takkan dia sama pelajar dengan kita tapi nak tegur-tegur macam guru macam bagus-bagus je kan. Seterusnya kita pergi pada contoh RPH. Ini merupakan contoh RPH untuk style C ni. Ini permulaan, pengenalan aktiviti dia, pengenalan tajuk, aktiviti pelajaran. Memanaskan badan, tingkatkan suhu badan, renggangan otot. Pada RPH ni terdapat 5 kolom, iaitu fasa atau masa, aktiviti, maklumat pengajaran dan pembelajaran, organisasi, catatan. Fasa ni kita punya langkah-langkah atau permulaan lah. Dia penutup. Aktiviti ni aktiviti yang kita akan jalankan. Maklumat pengajaran ni maklumat yang akan diajarkan untuk aktiviti. Organisasi ni bagaimana kelas itu dijalankan, struktur kelas dibentuk. Dan catatan ni catatan tepi lah, apa yang perlu ada, barang-barang yang perlu ada. Contoh yang ada kat sini, ni tilam dan disiplin lah, banyak lagi. Kita pergi kepada ni langkah-langkah dia. Jika kita tengok organisasi ni kan, organisasi untuk langkah pertama ini dia berpasangan, nampak ni. Guru, X pelajar, O pemerhati. Pelajar ni juga boleh dikatakan sebagai pelaku. Nampak sini. Nilai yang ada ni bekerja sama, saling mempercayai kawan, kejujuran dalam memberikan maklumat. Itu boleh baca lah. Jadi pada seterusnya, langkah 3, boleh kita lihat ni. Langkah 2 ni sama juga, bentuk kelas berada secara berpasangan, guru berada di tengah untuk memerhati pelajar. Langkah 3 pun sama. Penutup menyejukkan badan dari anak. Ini RPH yang perlu dikuasai oleh seorang guru lah, untuk memulakan sebuah kelas dengan lebih lancar. Pergi kepada rumusannya. Oleh sebab style pembelajaran ini lebih interaksi antara pelajar dan pelajar, maka guru perlu memastikan hubungan antara mereka sesuai dan pelaksanaan style tersebut. Jadi macam saya cakap tadi, pelajar ni kadang-kadang dia tak sesuai dengan kawan dia yang lain. Ada kawan sesuai dan tidak. Jadi untuk mengelakkan berlakunya salah faham, berlakunya konflik, pergaduhan kan, guru perlu memastikan pelajar yang berpasangan itu sesuai. Pelajar dapat mempelajari bagaimana mampu melaksanakan tugasan tanpa pengawasan guru. Ini juga telah diterangkan tadi. Pelajar dapat melaksanakan tugas walaupun tanpa keadaan guru. Kreativiti dan fikiran pelajar juga boleh dimasukkan tanpa terikat kepada guru. Oleh kerana style ini dia authority sikit. Jadi kreativiti dan fikiran pelajar boleh dimasukkan tanpa sebarang sekatan. Style ini juga membantu perkembangan saluran fizikal, emosi, mental dan sosial pelajar. Untuk fizikal ni, pelajar dapat mengukur dia punya setakat mana dia punya kemampuan. Mental ni pula oleh kerana style ini berpasangan, jadi
pelajar tidak menerima